Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Kita masih meneruskan tema 4 iaitu tema perpaduan unit 10 toleransi kukuhkan perpaduan. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran membaca dengan DSKP-nya 2.3.1 dalam kurungan 1 iaitu melengkapkan maklumat berdasarkan bahan dan tajuk petikan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kami sepakat murid-murid boleh semak buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu pada halaman 63. Beralih kepada objektif pelajaran kita, pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini diharapkan murid-murid dapat melengkapkan maklumat berdasarkan bahan. Manakala kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat pertama, membaca dan mengenal pasti maklumat, kedua, melengkapkan maklumat berdasarkan bahan. Jika kamu sudah bersedia, sila buka buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu pada halaman 63. Sebagaimana yang telah cikgu janjikan di awal tadi, hari ini kita akan mempelajari kemahiran membaca dan kita akan melakukan aktiviti melengkapkan maklumat berdasarkan bahan. Jadi maklumat apa yang akan kita lengkapkan? Sebelum kita lengkapkan apa-apa maklumat, kita akan meneliti petikan yang bertajuk Kami Sepakat terlebih dahulu. Petikan Kami Sepakat ini berkisar tentang perbualan 3 orang sahabat. Jadi apakah yang dibualkan oleh 3 orang sahabat ini? Mari semak slide cikgu yang seterusnya. Sebenarnya 3 orang sahabat ini sedang berbual mengenai label yang terdapat pada kotak susu yang mereka terima. Baik, ketiga-tiga orang sahabat ini telah menerima susu kotak di bawah program susu sekolah anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau kamu dapat lihat gambar susu kotak di sebelah sini, inilah gambaran susu kotak yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ke sekolah-sekolah melalui program susu sekolah. Jadi label yang terdapat pada kotak susu inilah yang menarik perhatian ketiga-tiga orang sahabat ini sehingga menjadi bahan perbualan mereka. Jadi apakah yang mereka bualkan mengenai kotak susu ini? Kita akan teliti perbualan mereka sebelum kita lanjutkan perbincangan ini. Mari kita baca dialog yang pertama. Cuba rakan-rakan lihat kotak susu ini. Ada pelbagai logo padanya. Antaranya tanda halal dan logo buatan Malaysia. Jadi dialog yang pertama yang dibualkan atau diujarkan oleh murid ini berkisar tentang logo, ya. Maksudnya maklumat logo. Di sini dia bicarakan mengenai logo halal dan logo buatan Malaysia. Dan di situ juga terdapat beberapa logo lain yang tidak dinyatakan. Baik, seterusnya dialog yang kedua. Ya Saiful, negara kita ada pelbagai kaum dan agama. Logo-logo ini menunjukkan susu ini sesuai diminum oleh semua kaum. Kita lihat pula dialog yang ketiga. Masih banyak maklumat lain pada kotak susu ini. Baik. Murid yang pertama membicarakan soal logo tapi tidak sepenuhnya, ya, tidak sepenuhnya. Masih terdapat
dua lagi logo lain yang tidak dibicarakan. Baik, selain daripada logo, terdapat juga maklumat lain pada kotak susu tersebut. Antaranya maklumat mengenai ramuan dan maklumat mengenai kandungan nutrisi yang terdapat pada susu tersebut. Jadi kesemua maklumat ini ada tertera pada kotak susu. Kita akan bincangkan maklumat ini. Jadi sila semak slide cikgu yang seterusnya. Baik, slide ini memaparkan mengenai perbualan murid atau 3 orang sahabat tadi. Perbualan pertama mereka iaitu mengenai logo. Logo halal ada dinyatakan tadi, kemudian logo buatan Malaysia. Seterusnya terdapat logo yang lain iaitu logo yang ketiga dan logo yang keempat. Logo ini tidak dinyatakan. Ini merupakan maklumat tambahan. Walau bagaimanapun logo ini logo yang biasa yang boleh kamu temui. Ya, yang biasa. Cikgu nak kamu cari maklumat mengenai logo ini, logo yang ketiga dan logo yang keempat. Maklumat seterusnya yang terdapat pada kotak dan menjadi bahan perbualan 3 orang sahabat tersebut ialah berkenaan ramuan. Ramuan yang dimaksudkan di sini ialah ramuan dalam proses pembuatan susu tersebut. Ramuan itu ada dinyatakan di sini, jadi cikgu nak kamu baca, fahamkan dan kenal pasti supaya kamu dapat melakukan aktiviti melengkapkan maklumat berdasarkan bahan. Bahannya ini ya. Jadi kamu kenal pasti maklumat ini supaya kamu dapat lengkapkan maklumat yang diminta berkenaan bahan ini. Selain logo dan ramuan, kandungan nutrisi turut dipaparkan pada bahagian label susu kotak tersebut. Setiap susu kotak yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan hidangan sebanyak 200 ml. Untuk setiap hidangan 200 ml, kandungan nutrisinya adalah seperti yang cikgu bulatkan di sini. Contohnya, kandungan tenaga yang dibekalkan oleh setiap 200 ml ialah 152 kilokalori. Begitu juga seterusnya dengan protein, karbohidrat, gula dan lemak. Kamu hanya perlu rujuk pada bahagian yang sudah cikgu bulatkan dengan tanda atau cikgu dah bulatkan dengan warna merah ini. Kerana itu bersesuaian dengan saiz hidangan satu susu kotak. Untuk setiap hidangan 100 ml ini tidak perlu kamu rujuk kerana keperluannya hanyalah untuk membuat perbandingan di antara satu jenis susu dengan susu yang lainnya. Jadi cikgu rasa cikgu dah beri penerangan yang cukup jelas mengenai tajuk atau bagaimana cara membaca label bagi susu kotak ini. Tugasan 1. Tugasan pertama yang perlu kamu lakukan seperti biasa, tulis maklumat-maklumat di atas. Jangan lupa salin soalan ini, kemudian tampal gambar dan lengkapkan maklumat-maklumat seperti yang telah cikgu senaraikan di sini.
Begitu juga yang perlu kamu lengkapkan untuk maklumat kedua mengenai ramuan susu kotak tersebut. Sila lengkapkan senarai ini. Jangan lupa selang satu baris. Kamu perlu buat dalam buku panjang. Baik. Kamu perlu selesaikan hingga soalan yang ketiga, iaitu maklumat pemakanan, iaitu kandungan kalori, kandungan lemak, protein dan sebagainya. Sila lengkapkan ruangan ini. Bila dah lengkap, macam biasa, hantar ke Padlet. Baiklah, seterusnya, mari kita lihat buku aktiviti kamu. Kita akan melakukan aktiviti 2 yang terdapat pada buku aktiviti kamu halaman 70. Aktiviti 2 ini, apa yang kamu akan lakukan? Kamu perlu membaca dan mengenal pasti maklumat pada label. Jadi, tajuknya lakukan bersama-sama ini berkisar perbualan di antara Imran dan Kiran. Ya, ini Imran, ini Kiran. Mereka berbual mengenai label. Baik, mari kita baca dialog Imran dulu. Saya berjaya mengumpulkan 2 label. Bagaimanakah pula dengan kamu, Kiran? Saya pula berjaya mendapat 2 label. Baik, Imran, mari kita bekerjasama untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh cikgu. Ya, Imran, sekiranya kita bekerjasama, kerja yang berat akan menjadi ringan. Baik, ini ialah gambar label yang telah berjaya dikumpul oleh Kiran dan Imran. Ini label 1, label 2, label 3 dan juga label 4. Keempat-empat label ini telah berjaya dikumpul oleh Imran dan Kiran. Jadi sekarang menjadi tugasan kamu untuk melengkapkan ruangan di bawah ini dengan merujuk kepada label-label yang telah dikutip oleh kedua-dua orang murid ini. Cuma cadangan cikgu begini ya. Untuk label yang kedua, ketiga dan keempat ini maklumatnya kurang sempurna. Jadi kurang sempurna mungkin akan menjadi masalah kepada kamu untuk melengkapkan ruangan-ruangan yang dinyatakan di sini ya. Jadi cikgu nak, apa yang cikgu nak? Cikgu nak kamu pilih label yang pertama. Ya, label yang pertama ini, yang ini untuk kamu gunakan sebagai rujukan bagi melengkapkan maklumat-maklumat ini. Nama kumpulan ini kamu boleh tulis dan nyatakanlah kumpulan apa saja. Kemudian label yang dipilih, okey, mungkin kamu boleh pilih labelnya, namanya, nama label tersebut ada tertera di atas sini. Okey, kemudian maklumat mengenai label. Maklumat apa yang dapat kamu temui pada label ini? Okey, maklumat-maklumatnya bermula dari nama, tarikh dan apa sajalah yang boleh kamu ambil. Jika kamu gunakan label yang pertama, mungkin mudah sebab maklumatnya banyak. Tapi kalau kamu gunakan label yang kedua, ketiga dan keempat, mungkin akan menjadi satu kesusahan kepada kamu sebab kamu tak akan dapat maklumat yang sebegitu terperinci lah atau maklumat yang sepatutnya kamu peroleh. Ya, maklumatnya tidak lengkap untuk label 2, 3 dan 4. Jadi cikgu cadangkan kamu pilih label yang pertama untuk kamu lengkapkan
gunakan ruangan-ruangan kosong ini. Seperti biasa, kamu jangan lupa tulis tarikh, kemahiran dan hari, lengkapkan dalam buku aktiviti kamu dan macam biasa, hantar ke Padlet Cikgu Sabah. Aku rasa sekian dulu untuk slot pada kali ini. Sehingga kita berjumpa di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.